Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan rahmat dan keampunan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada pagi ini dalam majlis ilmu, dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Ini tajwidnya, sifat huruf dan makhrajnya. Dan insya-Allah kita sambung bacaan pembelajaran kita pada muka surat 563. Masih lagi kita dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ke 23. InsyaAllah kita akan kupaskan beberapa dari sifat huruf, makhraj dan tajwidnya sekali. Di dalam bacaan ayat yang ke-23 dan ayat yang seterusnya. Okey, seperti biasa kita terus mulanya dengan isti'azah dan kemudian bismillah. Dan kita akan masuk ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Okey, di mana kita peringatkan kembali isti'azah. Isti'azah ni ada dalam 11 bentuk. Kan, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Macam-macam lah kalau kita tengok dalam kitab Sirajul Qari, yang dalam jenis bacaan isti'adzah, ta'udz, ada banyak. Sayyidina Ali dia akan baca macam ni, Sayyidina Umar akan baca a'udzubillah yang bentuk yang macam ni. Kadang-kadang ada panjang, kadang-kadang pendek, dan kita ambil yang biasa punya, lebih kurang yang standard lah, itu. Kemudian kita tengok pada perkataan huruf a, itu dilebarkan. Dia kalau kita tengok pada sifat huruf, kalau kita tengok daripada makhraj dan sifat, makhraj ni akan yang menentukan bahawa satu huruf tu dia punya sebutnya itu, sebutan itu dalam satu huruf tu dia makhraj ya kata. Sekali lagi saya ulang, makhraj dia akan menentukan sama ada huruf yang kita sebut tu betul atau tak. Kalau sifat huruf itu ketepatan dalam sebutan. Sifat huruf yang mana ada setengah dari sifat itu yang penting, dan ada satu setengah dari sifat itu yang agak kurang penting lah, kan. Yang mana sifat itu menunjukkan bahawa huruf tu sempurna atau tak bila disebut. Yang penting itu adalah makhrajnya dulu. Kemudian bila kita sebut satu huruf, kan, ada sifat yang menonjol, mana yang penting yang kita tengok bila kita sebut huruf tu. Contoh kita kata kata bila kita sebut okey kau Ustaz, dia buka. Itu kita mulut kita dibuka. Itu dalam sifatnya yang penting itu adalah infitah. Makhraj ni di mana makhrajnya? Ini di pangkal kerongkong kita. Bila kita sebut, kita akan campur dengan sifatnya. Makhraj itu bersekali dengan sifat dia, panggil buka mulut kita dengan tekankan dia. Tekan atau syiddah, sifat yang kata dalam bahasa Arabnya syiddah, dalam bahasa kitanya tekanan. Tekan pada pangkal kerongkong, kemudian dibukakan mulut, masukkan suara dengan suara yang kuat, iaitu jahar, sifatnya jahar. Contoh kita sebut maka kita makhrajnya di sini, tekankan pada pangkal kerongkong, itu makhraj. Masukkan sifat dia. Sifatnya apa? Buka mulut dia. Bila sebut, buka mulut. Keluarkan suara dengan suara yang jelas. Dia tak ada angin keluar. Kemudian masuk lagi sifat dia yang lain. Buka mulut.
masuk apa, tekankan dia, keluarkan suara dengan jelas, lidah kita berada dalam keadaan yang mendatar. Itu sifat istifal. Lepas tu dia yang kita selalu ulang balik lah, istifal mana huruf tu tak tebal, dia nipis, sebutan dia. Kemudian yang mana dia bukan isti'ala, lepas tu dia mana buka, al-iftah, buka, kemudian dia tekan syiddah, itu sifat untuk menjadikan huruf itu sempurna bila kita nak sebutnya. Okey, sekali lagi kita masuk kemudian masuk bagi depan, ini yang paling penting pada huruf ain yang berbaris depan, tekan pada tengah kerongkong. Dalam yang ini dipanggil makhraj khalqi, makhraj yang mana kita tekan pada tengah kerongkong. Tapi huruf ain ni kita tengok ada yang tekan yang kuat, ada yang tekan yang sederhana, ada yang tekan yang sangat kurang. Yang ni makhraj. Tang mana? Tang tengah kerongkong. Tapi bergantung pada seseorang sebut. Kalau kita kata dia tekan dengan tekanan yang tekan pada tengah kerongkong, pada makhraj dia disebut dengan jelas huruf tekan. Contoh dia tekan. Okey, sebut tekan pagi kering tekak. Tekan dengan tekanan yang mana kita tekan pada tengah kerongkong dengan betul-betul dengan jelas sebutan, maka kita boleh nilai kan, dari segi makhrajnya itu mungkin dia boleh dapat dia masuk dengan sifatnya sekali sempurna, dapat 80% dalam sebutan itu. Kita bagi markah nilai. Kalau kurang sikit kita boleh bagi 70 ke 60. Kalau ain tu kurang sangat sikit je, kita boleh bagi dalam 60 ke 50%. Tapi kalau tak tekan langsung, makhraj dia salah, terus jadi huruf lain, maka bawah pada 50% kan, kita boleh ambil itu tak lulus dalam sebutan. Kalau mana tekan sikit kita lulus, tekan lagi banyak lagi bagus. Huruf ain ni memang kata susah sikit lah bila berbaris depan dengan baris bawah. Okey, a'udzu billah. Ini tak ada masalah sebab huruf zal, zu, billah, bil, nama Allah baca dengan nipis. Hi minasyaitonir rajim. Okey, jim sebut. Sebab juga ada juga yang baca, pembaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia baca jin. Jadi bukan jin tapi jim. Baru betul lah, tutup mulut pada hujungnya itu, yang mana itu tutup mulut dengan rapat, mim belakang dia. Okey, kita masuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok pada bismillah ini kita boleh kita boleh nilai dalam sebutan. Bila pembaca baca kita tengok pada sifat huruf sin. Mesti dalam huruf sin bila kita sebut bis, ada tak suara yang keluar bila sin yang mati di situ? Tak ada suara yang keluar. Kerana huruf yang hamas yang mana sifatnya berangin, bila matinya huruf tu akan kembali pada sifat asalnya. Sifat asalnya itu sifat yang lebih utama. Sifat yang asas baginya itu hamas, berangin. Dalam bahasa Arab kita kata hamas. Dalam bahasa Melayu kita kata hembusan ataupun angin, berangin, ataupun kita tolak angin tu keluar. Itu dalam bahasa Melayu. Jadi huruf sin bila kita sebut bis, nampak dalam tu kita tengok dalam bila kita sebut bis, ada tak suara pada huruf sin? Tak ada. Yang ada suara pada huruf ba tadi, bis. Jadi huruf sin tu kalau kita tengok bila kita sebut dia dalam keadaan yang mati, sifat apa yang kita nampak lebih menonjol? Yang pertama angin tadi, hamas kan. Kemudian sifat yang mana, sifat tunggal yang kita dengar bunyi itu desiran. Dalam bahasa Melayu kita panggil desiran. Macam bunyi unggas. Kalau kita Arab dia kata macam bunyi unggas. Unggas di hutan. Kalau kita naik motor nak balik rumah ke apa, daripada masjid kita lalu tepi sungai.
Bunyi tak? Bunyi cengkerik dengan bunyi segala binatang tu bunyi itu bunyi unggas kan. Kita dengar bunyi macam itu panggil desiran. Itu dia punya huruf sin. Mana yang lebih menonjol bila kita sebut bis, bermakna sin tu kena jelas bunyi dia, bunyi apa? Angin yang keluar, hamas dan desiran tu. Jadi macam mana kita nak bina desiran tu? Ini dia panggil kena ada makhraj. Makhraj tadi sifatnya saja. Makhraj cara nak membina huruf sin tu pula yang adanya sifat desir. Okey, berapa batang gigi atas paling kurang untuk membina huruf sin? Okey, kita sebut sa. Paling kurang gigi atas berapa batang untuk bina huruf sin? 4 batang. 4 batang paling kurang. Kalau orang tu tak ada gigi dan 4 batang di atas pun boleh berjaya untuk bina huruf sin. Kemudian ni ikuti dengan gigi bawah dia 4 batang juga. Kerana angin akan lalu pada celah bahagian gigi kita itu. Kemudian lidah letak di bawah belakang gigi bawah ni. Bawah. Maknanya kita hasilkan satu bunyi, maknanya gigi tu tak rapat boleh, rapat pun boleh. Gigi depan. Jangan gigi geraham. Gigi geraham kita tak pakai. Hanya gigi depan saja, atas 4 dan bawah 4 paling kurang. Jadi bunyikan satu desir. Bunyi tolak angin dan bunyikan desir. Bila digabungkan sifat itu, maka akan terhasil satu huruf yang bunyi sin, sa. Itu. Ini dia panggil makhraj yang disekalikan dengan sifat huruf. Kan? Huruf sin ni kalau kita tengok sin tu kadang-kadang kita tak kuat sangat bunyi dia. Kan kadang-kadang kuat. Jadi tak ada masalah dalam sebutan sama ada dia kuat atau tak, sebab huruf ni dia pada kita taklah susah sangat dia punya makhraj tu. Makhraj senang cara nak sebut. Yang mana sifat tu kurang sikit, mungkin kurang sikit, tak ada masalah. Sebab apa? Yang penting adalah makhraj. Atau baca bismillah. Okey, kita tengok bismillah sekali lagi. Bismillah. Nama Allah dibaca dalam 2 rakaat. Millah, mim di baris bawah. Nama Allah dibaca dalam keadaan nipis. Bismillahirrahman. Ra kena ada sikit. Dia bagi apa? Hir. Dalam tu ada 2 ra. Ra yang mati yang pertama, ra yang berbaris atas. Hirrah. Yang mana ra sifatnya paling kurang dia ada getaran selama 2 getar saja. Hirrah. Okey, sebut hirrah. Kemudian masuk huruf pedas. Rahmah. Ma dibuka. Makhraj huruf mim, makhraj mana? Kita tengok bibir, makhraj bibir. Lepas tu kalau kita tengok dalam hukum mim mati dia panggil ikhfa syafawi dengan idgham selain saghir, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Sebab apa? Dalam dia ada syafawi. Syafawi itu bibir, 2 bibir. Mana makhraj bibir. Huruf mim huruf yang mana memerlukan 2 bibir. Bibir atas dan bibir bawah itu dirapatkan. Kemudian ada satu makhraj yang lain pada huruf yang lain, iaitu bunyinya itu akan datang ikut hidung. Bunyi dia. Hirrahma, ma bila kata yang pertama dia akan keluar ikut hidung, kemudian kita buka akan keluar ikut mulut. Okey. Nirrahim. Kemudian haim huruf ha yang pedas itu. Ha pedas yang berada di tengah kerongkong. Bila kita sebut huruf ha. Macam mana cara makhrajnya? Tekan pada tengah kerongkong, masukkan dengan sifat. Kita tekan, kemudian kita tolak angin. Keluarkan angin dan masuk suara. Dalam mana? Cara dia tekan, kemudian kita keluar angin dalam 2 detik. Nak buat latihan. Detik yang ketiga kita tolak suara. Contoh, hari ni kita asah dululah. Ha. Okey, 1 2 3. Cantik. Mana berjaya tekan pada tengah kerongkong. Tengah kerongkong lah.
Kalau ha yang simpul, pangkat ini pangkat kerongkong, dia sama dengan a. Cuma dia tolak jangan ha. Tapi huruf ha yang pedas tengah. Adik-beradik dia huruf apa? Huruf a. Cuma huruf a dia tidak ada angin. Huruf ha kita lepaskan angin tu. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ke-23. Qul huwallazi ansha'akum. Okey. Qul, lam yang mati. Adakah lam yang mati itu kita kena muncungkan? Adakah bunyi dia qul ataupun qul? Lam yang mati. Lam yang mati itu dibukakan kerana sifat asal pada huruf lam itu al-infitah, la. Bila huruf tu dia buka dan tidak tebal, mati dia akan jadi buka juga. Kita kadang-kadang kita baca surah lazim, qul huwallah kan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang-kadang kita qul, kita muncungkan sekali lam tu. Bunyi dia agak berat bunyi dia. Qul ya, qul huwallah. Lam jangan kita muncungkan jadi tebal. Malahan sifatnya dia tu adalah nipis. Maka buka. Qul ya, qul huwallah. Kemudian qul a'u, macam tu. Jadi kat sini qul huwallazi. Okey, terus qul huwallazi. Okey, huwallazi. Huruf ha kita hembus pada tengah pangkal kerongkong. Huwal. Kadang-kadang kita suara kita derah. Jadi qul huwal, bunyi hu kuat. Hu hembus dalam yang mana huruf ha bunyi dia agak rendah. Kenapa? Huruf ha yang berbaris depan hu, sifatnya apa? Sifat yang asas. Hamas ke jahar? Hu kita tiup. Bermakna huruf tu sifatnya hamas. Hamas dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu hembusan. Okey, kita buat lagu Badar huruf ha. Ha ni agak susah sikit. Kadang-kadang kita ustaz dengar pada para setengah pembaca tu, dia akan sebut jadi macam ha sikit, macam pedas. Kadang-kadang dia sebut hu, bila ha suara tu kadang agak kuat pula, angin tak ada. Jadi kita selaraskan. Ha sebut suara yang rendah, keluarkan angin dan suara masuk kemudian. Bermakna suara dia akan rendah bunyi. Okey, kita buat lagu Badar. Ha hi hu bah, hu han haniha, naminal muhi, mahi han haniha. Dia hembus biasa, hembus biasa tu. Jadi bunyi dia agak perlahan sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita sebut qul huwallazi, dia macam tak ada angin. Kalau qul huwallazi, baru kita dah hembus. Okey. Terus qul huwallazi. Okey, wa itu terkenal dengan sifatnya apa tu? Lembut, buka dan lembutkan dia. Okey. Allazi, kita tengok dalam Quran. Huruf zal yang berbaris bawah, mesti ada huruf dia berbaris bawah. Bila mana huruf berbaris bawah, selalu huruf mat dia akan jadi huruf ya. Itu kita tengok ya. Ya tu huruf mat dia, kita tengok ada harakat di atas. Jumpa dengan huruf hamzah. Ini huruf alif, hamzah yang ada rumah, itu alif tu kita tengok dalam dua perkataan. Allazi satu dan ansya satu. Jadi hukumnya adalah mad jaiz. Mad jaiz ini boleh baca dalam, kalau kita tengok jumhur meletakkan dua harakat boleh dalam qiraat. Dua harakat, 4 ataupun 6. Tapi kalau kita selaraskan, ini biasa kita 4
panjangkan dia 4. Kalau kita baca biasa 4 lah. Tapi kalau kita nak buat, kalau kita nak baca dalam keadaan yang tadarus, kita boleh potong dia 2 harakat pun boleh. Atau mat jaiz. Kalau mat wajib dia kena 4. Biasanya warna biru baris harakatnya. Jadi baris harakat dia warna hijau. Ya, kita tengok dha baris bawah diikuti dengan huruf ya. Ya tu atas tu macam ada ombak, itu harakat lah. Ada warna hijau. Okey. Terus asya'akum. Nun yang mati bertemu dengan huruf shin atau dengan ikhfa. Ikhfa ni bersesuaian yang kita nak pergi kepada huruf shin. Macam mana yang sesuai? Bacaan yang sesuai pada nun yang mati. Adakah bunyi sya' ke sya' ke sya'? Jadi bunyi sya' masuk. Sya' mana bersesuaian lah. Itu tak ada masalah. Sebab dia boleh kita sebut dengan bunyi yang mana nak masuk, yang kita agak-agak bunyi itu tepat dalam sebutannya. Okey. Berapa harakat dengung? 2 harakat. Kalau kita guna jari, kita kira 2 macam tu. Okey, sekali lagi. Asya'akum. Okey. Tengok huruf shin. Sya. Okey, kalau sya bila kita sebut dulu. Sya. Okey, sekali lagi sya. Rasa-rasa kadang-kadang kita tengok sifat apa yang lebih menonjol padanya. Yang pertama kita tengok dulu. Ada tak angin? Huruf shin. Ambil tangan letak depan. Sya. Sya sebut. Ada angin? Ada. Jadi yang basic bila kita belajar Quran dia panggil huruf hamas, sifat hamas dengan jahar. Itu dulu kita kena sebut. Hamas ke jahar? Huruf shin. Ambil tangan letak depan. Sya. Ada angin tak? Ada angin bermakna dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia panggil hembusan. Dalam bahasa Arab hamas. Kalau jahar tak ada angin, maknanya suara tu nyaring, huruf tu bunyi dia deras, dia tak ada angin yang keluar. Okey, jadi sifatnya yang pertama adalah hamas. Kemudian diikuti dengan sifat yang penting. Bunyi apa tu? Shh. Tadi desiran. Desiran macam bunyi unggas, 4 batang gigi atas, 4 batang gigi bawah je bunyi s. Tapi ni tak bunyi s, dia bunyi shh. Semboran. Dalam bahasa Melayu dia panggil sifat semboran. Sembok bunyi shh. Dalam bahasa Arab dia panggil tafashi. Tafashi. Macam mana cara nak bina makhraj tafashi? Nak bina makhraj sembok ni. Gigi atas keseluruhan dirapatkan dengan gigi bawah itu pun keseluruhan sampai ke garham. Yang ni pembaca ada yang sebut huruf shin dengan sebutan sya. Dia baca asya'akum. Asya'akum. Betul tak? Tak betul. Maknanya tak tepat. Kerana dia menggunakan bahagian 6 batang dari gigi atas yang bawah sahaja. Sedangkan huruf shin dirapatkan keseluruhan. Macam makan daging tu, gigit betul-betul. Dan keluarkan angin. Maknanya angin tu akan lalu pada celah gigi kita ni. Bunyi sya. Bunyi dia shh, macam bunyi hujan. Shh. Itu. Jadi itulah makhraj tafashi. Menggunakan keseluruhan dari gigi atas dan keseluruhan dari gigi bawah itu dirapatkan, hasilkan satu bunyi. Bunyi apa? Bunyi semboran itu. Dan angin disekalikan, baru masuk suara yang kemudian. Okey, bunyi sya. Ada setengah tu kadang-kadang gigi geraham dia tak ada kan. Dia nak sebut geraham dia tak banyak. Jadi bila tak banyak, dia akan keluar angin daripada tempat gigi geraham. Maka nak menghasilkan bunyi shin tu agak susah. Jadi dia boleh munculkan sya. Asya'akum. Dia bunyi yang mana kita dapat hasilkan bunyi yang lebih baik lah daripada bila kita buka sahaja sya macam tu kan. Setengah tu sya dia tak dapat nak hasilkan bunyi dengan baik kerana geraham dia kurang. Jadi dia munculkan sya. Itu pun dah memadai. Okey.
Terus ansha'akum. Okey, kum. Kum huruf kaf. Yang berbaris di hadapan. Ku. Bila kita sebut ku. Okey, kau set. Ku. Nampak kat situ ada sifat apa yang lebih penting bila kita sebut huruf ka. Kita tengok pada sebutan. Ada tak angin pada huruf kaf? Ada. Kita dah tahu dah, basic dah. Ambil tangan letak depan ka ataupun ku. Rasa tak angin? Rasa. Bila rasa, basic pada satu huruf dalam sifatnya adalah hamas ke jahar? Hamas. Hamas bahasa Arab. Bahasa Melayu hembusan. Ataupun tolak angin keluar. Macam-macam cara kita boleh sebut. Yang penting angin tu keluar, kita hembuskan dia. Ku. Itu salah satu basic. Kemudian nak hasilkan bunyi bunyi ku. Itu dia panggil sifat apa? Makhraj dia pada anak lidah atau anak tekak kat sini. Huruf a dengan huruf ka sama adik-beradik makhraj tu. Sebut a. Okey, ka. Tempat yang sama. Cuma huruf qaf berat, tebal. Dia tekan kak ini. Tapi kalau huruf ka dia tak tekan. Maknanya tak ditebalkan. Maknanya kita tak terlalu tekan untuk mendapatkan huruf itu tebal. Tapi dia ada satu tekanan yang lain. Nak sebut huruf kaf, tekan pada tempat makhrajnya juga, tapi tak ditebalkan sahaja. Macam mana? Maknanya kita tekan, selagi kita tak lepas, tak akan dapat hasil bunyi huruf tu. Contoh ka. Sebut tekan ka. Itu dia punya sifat tekanan dengan hamas angin. Syiddah tekanan. Syiddah dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu dia kata tekan, hamas angin. Gabungkan baru dapat hasil huruf kaf. Jadi kita tak lepas kat sini. Tekan lagi. Kalau lepas baru bunyi kaf. Kalau tak lepas tak akan bunyi kaf. Sekali lagi ka. Itu yang mana huruf sifat yang penting pada huruf kaf. Itu yang makhrajnya di anak tekak ataupun di kawasan anak lidah. Ni kalau kita tengok dalam buku kitab yang Ustaz Afifi ajar tu lebih detail lah, macam mana cara, kat mana tempatnya. Maka kita belajar, yang kita masuk ni cara untuk praktikal dan untuk sebut dengan apa, mudah. Okey, lagu Badar. Kakiku bak. Pastikan huruf yang hamas tadi, yang berangin, mati akan jadi angin. Macam bak. Selalu memang Ustaz tengok orang wakaf yang mati dengan huruf kaf, dia tak angin kan, dia tak tekan dengan tolak angin. Mati dia selalu bak. Ada orang baca bak. Sedangkan huruf tu kena tekan dengan angin bila dia mati. Jadi bunyi dia akan jadi bak. Banyak dalam, nanti kita jumpa dalam surah-surah yang lain. Okey. Ku kan kanikak. Rasa tak bunyi belakang? K. Naminal muki. Makikan kanika. Okey, cantik. Jadi asya'akum. Yang satu lagi huruf kaf kita tekan, kemudian penting pada huruf kaf baris depan jumpa dengan mim yang mati. Selalunya ada yang baca qul huwallazi asya'akum. Kum. Betul tak? Dia kurang tepat. Dan bakat dia punya, itu dia panggil dalam slang. Itu slang, ataupun kita panggil dia punya apa ni, dialek, telo. Kita logat utara memang selalu kum. Sedangkan bunyi dia adalah mana betul? Kum ke kum? Asya'akum. Mencong. Assalamualaikum. Kan? Tapi kita dah biasa assalamualaikum. Itu bunyi dia. Jadi bila baca Quran, dia adalah undang-undang. Maka kita kena sebut dengan betul lah, dengan tepat. Kalau kita assalamualaikum dalam bahasa selain daripada Quran tu, tak ada masalah.
kan, sebab tu bukan Quran. Jadi tak perlu pada makhraj yang tepat ataupun sifat yang tepat. Jadi bila baca Quran, seeloknya dengan huruf yang berbaris, yang mustahak pada huruf tu, hak dengan mustahaknya itu. Kalau setengah tengok pada mustahak itu adalah tajwidnya, kan. Dia dialek dia pun sama juga mustahak huruf. Hak pada sifat dengan makhrajnya. Okey, terus ansha'akum. Okey. Wa ja'ala lakumus sam'a wal. Okey. Okey, kita tengok dulu. Wa ja'ala. Wa ja'ala. Okey, wa buka infitah dengan lin. Ja buka juga berbaris atas. Bila kita tengok Quran yang berbaris atas, kalau tidak ada huruf yang tebal dan berat, buka. Buka bibir kita. Jangan logatkan. Logatkan jadi macam mana? Wa ja'ala lakumus. Jadi buka. Wa ja'ala lakum. Sebab semua buka. Dia tak ada huruf yang tebal. Okey, sekali lagi. Wa ja'ala lakumus. Okey, ayat ni kita dah tekan huruf ain tadi, huruf ja pun kita dah bahaskan. Huruf la. La. Okey, la. Di mana makhrajnya? Macam mana nak sebut? Hujung lidah letak di belakang gigi taring. Lelangit gigi taring. Itu dia panggil, bila kita letak belakang gigi taring, dia akan jadi dapat hasil sifatnya sendiri. Okey, cuba sila letak. La. La. Bunyi dia agak lembut dan bunyi dia agak macam kearaban. Bunyi Arab. Kalau Melayu kita la. Okey, kita letak belakang gigi taring. La. Itu sifat dia. Sifat dia apa? Dia sifat yang utama, lidah kita ni dia lencong macam tu, kona. Dia kona ke atas. Gigi taring atas lah, bukan gigi taring bawah. Kalau bawah dia tak dapat buat. La atas. Dia lencong. Itu sifat dia. Sifat lam kalau kita tengok, okey, sebut dulu. La. Okey, basic. Hamas ke jahar? Kalau hamas ada angin, kalau jahar tak ada angin. Jahar, sifat dia. Itu yang basic. Jahar, bunyi dia deras, suara yang kuat dan tidak ada angin. Tak ada angin. Kemudian tengok pula, sebut la, lidah kita tu, dia pergi kat belakang gigi taring. Itu sifat yang kedua baginya, yang penting. Selain pada buka mulut, dia lidah kita lencong. Kalau dalam kitab dia tulis inhiraf. Inharaf. Dua-dua boleh disebut. Dalam bahasa Melayu kita panggil lencong. Dalam bahasa Arab inharaf. Inharaf, lencong. Jadi pada huruf lam sahaja. Jadi sebut wa ja'ala la. Kita nak pertimbangkan kita la, jangan kita la. Bila kadang-kadang kita dah buka sangat, dia suara tu dia main lain pula. Wa ja'ala lakum. Dia jadi macam tu pula. Kalau tebal sangat, wa ja'ala la. Jadi macam tu. Dia sedang. Wa ja'ala la. La. Okey, lakumus. Sin, dia panggil, ini dalam tajwid. Alif lam syamsiah ke alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah, alif lam itu disebut. Alif lam syamsiah, alif lam itu tak sebut. Cuba kita tengok perkataan dia. Asyamsun. Sebut asyamsun. Sebab tu dia panggil alif lam syamsiah. Asyamsun. Okey, asyamsun kita sebut. Alif lam tu sebut tak? Tak ada, dia terus masuk shin. Adakah sebut al-syamsun? Tak. Asyamsun. Biasanya huruf lepas alif lam dia sabdu terus. Kalau alif lam qamariyah sebut al-qamarun. Huruf alif lam tu diguna pakai. Tapi kita tengok dalam kumus sam'a, lakumus sam'a, sin tu yang bersabdu. Terus masuk sin kau kena sebut alif lam tu dulu. Terus masuk sin. Bila terus masuk sin dia panggil dalam tajwidnya alif lam syamsiah.
Dia tak sebut lakumul sam'a. Dalam Quran kita pun dia ada warna kenapa dalam tu. Kita tengok Quran kita, alif lam as-sam'a tu. Warna apa alif lam tu? Warna kelabu. Warna kelabu maksudnya tak disebut. Dalam Quran kita dah bagi petunjuk. Quran kita ni rasa paling mudah lah, kan? Saya tak tahulah akan datang macam mana Quran lagi nak bagi mudah lagi untuk orang baca. Dia dah paling mudah lah. Malah rajin dia nak belajar atau baca, kan, Quran. Banyak baca, eloklah makhraj dia. Kurang baca, teruklah makhrajnya. Itu Quran macam tu. Dia kena banyak sebab dia bahasa Arab. Kita bukan cakap Arab kat rumah. Kalau kita cakap Arab tak ada masalah macam Quran. Jadi kita cakap Melayu kat rumah, kan, cakap orang putih pada. Jadi bahasa yang kita cakap kita tak Al-Quran punya, yang mana bahasa Quran ni kita tak guna pakai, kan. Lepas tu kalau orang nak belajar Quran ni, kalau dia dah boleh baca atas pada Iqra paling mudah Ustaz. Ini ada nak kongsi sikit lah. Paling mudah untuk orang-orang yang umur 40, 50, 60 ke atas, 80 sekali pun mudah untuk belajar. Kalau dia nak belajar daripada zero, Iqra. Habis Iqra dia masuk Quran. Tapi ada cara lah. Kalau orang yang 80 ke 70-an, kita jangan suruh dia hafal Iqra tu macam budak-budak. Baca ulang balik. Ulang dalam 3 kali cukup lah. Ikut je kita baca sampai habis Iqra 6. Lepas tu dia masuk Quran. Masuk Quran kita bagi dia baca banyak, kan. Contoh dia lambat baca satu muka. Cara orang Arab ajak Quran macam mana? Dia nak bagi makhraj macam, contoh macam kita baca wa asirru, dia ikut wa asirru qaulakum. Dia pun ikut qaulakum awijharu, dia pun ikut awijharu. Bagi dia habis. Bila baca Quran habiskan satu muka. Nanti kalau tiap-tiap hari macam tu, dia dah hafal semua huruf dalam tu dengan tajwidnya, dengan dengungnya. Ustaz ada ajak Bukit Merah orang umur 82. 82 ada 70-an. 82 tu masa dia masuk umur 80, zero Quran. Dia lama tinggal dan dia tak ingat apa dah lepas tu tentang Quran, sibuk kerja. Lepas tu kita fikir macam mana nak. Mula-mula kita ajak Iqra kita buat style budak-budak. Selagi dia tak dapat hafal huruf tu, kita ulang balik, kan. Satu muka tu dia alif ba sampai huruf jim ke ha dia keliru. Dia tak dapat kita ulang balik, buka balik kata. Ulang balik. Bila sampai bila? Kan? Sampai bila nak ulang? Dia memang tak boleh lah. Tak boleh pi lah. Kata dia tak boleh pi lah. Tak apalah, ikut je lah. Kan? Ikut. Ustaz baca dia ikut. Tiga kali ulang kau. Okey. Tak ingat pun, ikut je kita. Okey, hari ni 2 muka Iqra. Okey, esoknya 2 muka lagi. Kita habiskan sukatan. Habis pada tu dia dah boleh nampak gaya bacaan tu. Masuk Quran satu hari satu muka. Kelas Bukit Merah tu 3 hari ya, Selasa, Rabu, Khamis. 3 hari. Sehari Ustaz bagi dia baca satu muka setengah kadang-kadang. Kan? Ulang kali lah. Ikut sama orang tadarus. Orang baca pun satu muka, kadang 2 muka. Baca terus. Kan? Dia ikut, dia semak, dia ikut duduk dalam kelas. Alhamdulillah hari ni elok. Elok baca. Dah elok tak main dah. Tak ada. Dia elok dah main dah. Tapi kadang-kadang dia dah boleh baca kat rumah, dah boleh sedap baca kat rumah. Dia pun dah elok baca kat rumah, dia boleh amalkan, kan. Ada 70-an macam tu juga. Iqra dengan Quran, dia tak ada kaedah mana? Kaedah yang paling mudah, yang cepat. Kira banyak orang yang lambat baca Quran, kata yang berangkak, cara dia banyak baca Quran. Itu je. Kelas-kelas Ustaz macam tu lah. Satu muka paling kurang, kan. Seorang satu muka. Kalau tak ramai, 1.5 ke 2 muka. Kita bagi dia baca. Lepas tu kita jangan ulang surah yang sama. Seorang satu muka tu jangan ulang balik yang sama. Nanti kesian ni. Orang yang pertama elok, tak elok, teruk sangat. Orang yang belakang, dia tengok orang lain dah semak dah depan tu. Dia yang belakang selamat lah. Banyak yang betul. Jadi kita kena kalih muka. Macam tadarus kita bagi-bagi. Kalih muka, kalih. Baru dia jumpa permasalahan baru dalam Quran itu. Okey, kita habiskan bacaan tu. Dah punya jam. Wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun.
Okey. Jadi bacaan yang ini kita buat semakan je. Digabungkan kita punya kaedah ni, alhamdulillah kita study panggil. Apa study, ulang kaji lah. Adapun pagi-pagi tu kita praktik. Pagi-pagi yang kita baca, tengok nampak tak hasilnya. Pagi-pagi yang kita baca 2 muka tu kan, daripada setengah tu dia cara macam tu lah. Bila kita dah khatam yang lepas, semua masalah dalam Quran kita dah selesaikan. Maknanya tak ada masalah untuk kita baca, senang sebab kita dah khatam yang lepas. Lepas tu kita baca ikut imam pagi-pagi, kita dapat hasil dia. Kita dah tahu panjang pendek mat asli, kemudian yang dengung dia, panjang dia macam mana. Lepas tu kita dapat beza, sebab kita tiap-tiap hari kita buat, nampak hasil dia. Kita dapat baca Quran dengan cantik, dengan elok. Itu. Kalau tak buat macam tu, contoh saya kata, kalau tak baca Quran, satu Quran ni, satu lagi susah nak baca kat rumah, sebab pertama kita orang lelaki. Lelaki memang sibuk sentiasa, kan? Dia mak-mak rajin nak baca Quran, kak-kak, kan? Orang lelaki kata. Cara kena buat macam tu lah. Pagi kita kena buat secara paksaan. Kena ada juga kita buat program untuk bagi dapat. Kita tak boleh buat secara seorang. Zaman lalu ni zaman fitnah yang penuh dengan kesibukan hal dunia, kan? Jadi macam mana cara yang terbaik untuk buat amal? Kat masjid lah, kita buat secara berjemaah. Itu yang nak tarik bagi semua biasa dengan cara tu. Lama-lama kita boleh istiqamah. Kalau kat rumah banyaklah benda nak ceritanya. Sagi keluar sana, keluar sini, makan sana, makan sini. Jadi alhamdulillah kita habis pada ni lah, ayat yang ke-22 ni. Sadaqallahul azim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.